Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farhana binti Faizal dan saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan model kurikulum. Baiklah, di sini dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK adalah panduan utama kepada guru untuk mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan kepada sekolah tadika di luar sana seperti prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta. Selain itu, KSPK ini juga digubal berdasarkan prinsip yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak itu dan teori pembelajaran kanak-kanak tersebut. Seterusnya ialah kandungan KSPK berasaskan 6 tunjang iaitu yang pertama, tunjang komunikasi, yang kedua, kerohanian, sikap dan nilai, yang ketiga, kemanusiaan, yang keempat, perkembangan fizikal dan estetika, yang kelima, sains dan teknologi, dan yang keenam, keterampilan diri. Akhir sekali, perincian KSPK ini diharapkan dapat membantu guru untuk merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Assalamualaikum, saya Nurhanis akan menerangkan mengenai visi dan misi. Visi bagi melahirkan insan yang seimbang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek melalui daya pemikiran yang kreatif, inovatif dan berketerampilan untuk memimpin negara pada masa hadapan. Di samping itu, menerapkan dan memperluaskan jiwa kanak-kanak dalam ilmu pengetahuan, mewujudkan nilai-nilai murni serta minda yang sihat dan cerdas. Seterusnya ialah misi, membimbing kanak-kanak supaya boleh membaca seawal 4 tahun dan ke atas, menerapkan akhlak mulia dalam diri kanak-kanak dan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Seterusnya, mencokir potensi kanak-kanak dalam semua aspek pertumbuhan, perkembangan serta menguasai kemahiran asas. Terakhir sekali, membantu dalam meningkatkan keyakinan kanak-kanak, memperluaskan ilmu pengetahuan dan berdaya saing secara sihat. Assalamualaikum, saya Nur Izzura binti Mahfud. Seterusnya menerangkan mengenai matlamat dan objektif. Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Melalui persekitaran dan pembelajaran yang selamat dan selesa ini dapat merangsangkan lagi kemahiran kanak-kanak, menanam dan menyuburkan keyakinan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna dapat membentuk konsep kendiri yang positif pada setiap diri kanak-kanak. Perkara ini juga dapat membentuk kanak-kanak dalam mengharungi dengan lebih berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelab. Terdapat 4 kata kunci iaitu menyuburkan, yang kedua aktif penglibatan, yang ketiga selamat, yang keempat adalah seronok. Seterusnya objektif dia pula. Objektif ialah bagi menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai seperti yang berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan lebih berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam yang dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan seharian bagi murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni yang perlu wujud dalam diri masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya yang diamalkan oleh setiap kaum masyarakat di Malaysia. Yang kelima, menanam sifat dalam mencintai dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dalam diri dan sentiasa tampil dalam berkeyakinan. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan serta dalam kemahiran dalam menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, memperkembangkan pemikiran yang kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Mazita dan rakan-rakan sekalian. Saya Zuhaidi Zaharuddin akan membentangkan tentang kandungan kurikulum bagi kumpulan kami. Bagi kumpulan kami telah mengambil 4 subjek iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam dan juga Matematik Awal. Saya akan memulakan standard kandungan bagi subjek Bahasa Melayu. Yang pertama, mendengar dan membaca, iaitu mendengar dan memberi respons terhadap pelbagai bunyi di persekitaran. Dari standard pembelajaran pula, murid-murid dapat mengecam dan membezakan bunyi di persekitaran serta memberi respons terhadap bunyi di persekitaran. Seterusnya, mendengar, memahami dan memberi respons secara lisan dan gerak laku. Murid dapat mendengar dan memberi respons dengan bertata susila terhadap arahan, soalan dan cerita. Serta murid juga dapat mendengar dan menyebut sebutan dengan intonasi yang betul. Standard kandungan yang kedua pula ialah kemahiran membaca, iaitu mengenal huruf abjad. Murid dapat mengenal pasti dan membezakan huruf kecil dan huruf besar.
Seterusnya, membina dan membaca suku kata dan perkataan. Murid dapat membezakan perkataan dengan suku kata terbuka seperti KV campur KV. Yang kedua pula ialah bahasa Inggeris. Standard kandungannya ialah listening and speaking, iaitu listen to and identify sounds. Students are able to listen to and respond to stimulus and listen to and identify in nursery rhymes and songs. Seterusnya, listen to, understand and respond in a variety of contexts. Students are able to talk about favorite things and activities and listen to and respond to oral text. Standard kandungan yang kedua pula ialah reading, iaitu apply sounds of letters to recognize words. Students are able to recognize and sound out letters of the alphabet, and students are able to recognize and sound out initial, middle and ending sounds in a word. Seterusnya, develop interest in reading independently for information enjoyment. Students are able to read text independently and respond to text read. Yang ketiga pula ialah matematik awal. Standard kandungannya ialah konsep nombor, iaitu memahami nombor 1 hingga 10. Standard pembelajarannya pula ialah murid dapat membilang secara tertib menaik dan menurun dan dapat menulis nombor dengan cara yang betul. Seterusnya, mengetahui sifar. Murid dapat menyebut angka sifar dan memahami maksud angka sifar. Standard kandungan yang kedua pula ialah operasi nombor, iaitu menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 20. Murid dapat menyatakan hasil tambah dan menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah dan sama dengan. Seterusnya, menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 20. Dengan ini, murid dapat menyelesaikan masalah operasi tolak dan menyatakan hasil tolak. Subjek yang keempat pula ialah pendidikan Islam. Standard kandungannya ialah akidah, iaitu mempelajari rukun iman. Murid dapat menyatakan 6 rukun iman. Seterusnya, mempelajari rukun Islam, iaitu murid dapat menyatakan 5 rukun Islam dan menceritakan tentang amalan rukun Islam dalam kehidupan seharian. Standard kandungan yang kedua pula ialah ibadah, iaitu mempelajari cara bersuci daripada najis dengan betul. Murid dapat menunjukkan cara bersuci daripada najis selepas memuat air kecil dan air besar. Seterusnya, mempelajari cara mengambil wuduk dengan betul. Dengan ini, murid dapat melafaz niat wuduk dan memahami maksudnya serta melakukan dengan cara yang tertib. Untuk pelaksanaan kurikulum, dapat 5 pendekatan diunggahkan, iaitu pendekatan bertema, pendekatan membaca bersama, pendekatan belajar sambil bermain, pendekatan demonstrasi dan pendekatan ICT. Pendekatan bertema merupakan satu pelaksanaan pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema yang dipilih bersesuaian dengan masa, tempat, minat dan latar belakang kanak-kanak. Kanak-kanak dapat menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran bertutur, membaca, menulis, matematik awal, berfikir dan emosi serta sosial. Pendekatan bertema ini merupakan pengajaran yang lebih menarik kerana ia dapat merangkumi semua aspek kurikulum dalam setiap tema. Antara aktiviti yang boleh digunakan dalam pendekatan bertema ialah menamakan dan mengeja nama haiwan, mengira beberapa ekor haiwan, mengeja dan mewarnakan nama haiwan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Seterusnya ialah pendekatan membaca bersama. Pendekatan membaca bersama Share Approach Book atau dikenali sebagai SAB. Biasanya guru akan menggunakan buku besar untuk membacakan cerita. Pendekatan ini amatlah sesuai digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dengan menggunakan pendekatan membaca bersama, kanak-kanak dapat melihat gambar dan teks serta mengambil bahagian secara aktif dalam sesi pembacaan tersebut. Seterusnya ialah pendekatan belajar sambil bermain. Di tadika, pendekatan belajar melalui bermain membenarkan kanak-kanak terlibat dengan sesuatu aktiviti pengajaran seperti matematik awal. Pengajaran asas dalam kemahiran matematik ialah mengira. Permainan ini boleh digunakan dalam kaedah mengenali pemilihan nombor, ialah bermain nombor puzzle. Seterusnya ialah pendekatan demonstrasi. Pendekatan demonstrasi atau tunjuk ajar merupakan satu kaedah pengajaran yang melibatkan individu yang berpengetahuan menunjukkan dan melakukan sesuatu perkara di hadapan kanak-kanak. Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru perlu menerangkan bahan-bahan yang diperlukan. Guru akan melakukan demonstrasi di hadapan kanak-kanak dan kanak-kanak perlu memberi perhatian dan melihat dengan teliti.
Kemudian kanak-kanak akan melakukan perkara yang dilihat dalam demonstrasi tersebut dalam bimbingan guru. Terakhir sekali ialah pendekatan ICT. Perbuatan ICT ini boleh digunakan semasa proses pengajaran kerana ia merangkumi dan boleh diaplikasi dalam semua subjek yang dipelajari. Dalam penggunaan pendekatan ICT dalam pendidikan awal kanak-kanak dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran, memperolehi maklumat dengan cepat dan mudah serta dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan kanak-kanak yang lain. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kaedah penilaian. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan penilaian ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan. Seterusnya ialah penilaian dalam mengenal pasti kemajuan kanak-kanak. Di sini guru ini memainkan peranan yang sangat penting bagi mengesan kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Proses ini juga dijalankan secara berterusan dan bersesuaian mengikut objektif pembelajaran dan mengikut tahap perkembangan kanak-kanak tersebut. Antara kaedah penilaian dalam mengenal pasti kemajuan kanak-kanak ini ialah yang pertama, pemerhatian. Melalui kaedah pemerhatian, guru dapat melihat tingkah laku kanak-kanak semasa di dalam kelas. Kaedah pemerhatian ini juga adalah satu kaedah yang sistematik yang dilakukan oleh guru untuk mengumpul data dan maklumat yang tepat. Bukan sahaja guru dapat melihat tingkah laku kanak-kanak tersebut, malah guru juga boleh menilai hasil kerja murid yang direkodkan sepanjang tempoh pembelajaran dijalankan. Kaedah penilaian yang kedua ialah senarai semak. Ini adalah contoh senarai semak. Senarai semak ialah satu pentaksiran yang mengandungi senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi kemahiran fizikal, kognitif, bahasa dan sosial. Seterusnya, senarai semak ini dapat dilakukan semasa atau selepas pemerhatian dilakukan dan dapat memfokuskan kepada tingkah laku kanak-kanak tertentu. Kaedah penilaian yang ketiga ialah rekod anekdot. Ini adalah contoh rekod anekdot. Rekod anekdot ialah satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan secara positif atau negatif untuk direkod. Selain itu, catatan ringkas ini akan membantu guru memahami kanak-kanak berkenaan. Kaedah penilaian yang akhir sekali ialah rekod berterusan. Ini pula adalah contoh rekod berterusan. Rekod berterusan ialah catatan dalam bentuk cerita yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat sepanjang tempoh pemerhatian. Akhir sekali, pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 3 hingga 5 minit atau kurang dari 10 minit. Itu sahaja untuk kaedah penilaian, jadi kita teruskan dengan kesimpulan. Kesimpulannya, mendidik kanak-kanak di bawah umur dengan betul adalah sesuatu yang perlu kita lakukan, bukan sahaja untuk faedah mereka tetapi juga bagi masa depan negara. Pelaksanaan kurikulum, standard prasekolah kebangsaan dan program pemata dapat dijalankan dengan jayanya apabila disokong dengan persekitaran yang merangsang serta kerjasama yang padu antara pendidik, ibu bapa dan komuniti. Kanak-kanak juga harus diberi peluang untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai ihsas yang mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Akhirnya, kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan. Sekian daripada saya.